Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini sekali lagi Pak Haji bersama dengan bapa, ibu, tuan, puan dalam program kita. Bersama dengan herba ini kita cuba pelajari bagaimana mengatasi masalah-masalah penyakit ya dengan menggunakan herba. Dan hari ini Pak Haji nak cakap tentang gatal-gatal di kulit ni. Orang yang gatal dekat kulit macam-macam ya. Bentuk ada yang eczema, ada yang psoriasis, ada kayap, ada kurap dan sebagainya ya. Nanti kita akan cuba jelaskan satu persatu insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali, bila kita tengok ada orang yang menghadapi masalah gatal ini, maka secara umumnya kita akan mengatakan bahawa dia mengalami satu masalah kekurangan vitamin C. Vitamin C atau vitamin C ya. Kerana ini dikaitkan dengan stres. Bila seorang itu ada stres, dia akan menyebabkan berlakunya pengeluaran histamin. Ya, histamin. Histamin ini dikeluarkan oleh satu sel dalam tubuh badan kita. Dan tubuh badan kita ni ada sel darah merah, sel darah putih, itu yang kita biasa dengar ya. Ada satu dipanggil mast cell. Mast cell ini akan mengeluarkan histamin. Histamin itu gatal-gatal yang muncul di kulit kita. Itulah yang dimaksudkan dengan histamin itu. Jadi biasanya kalau kita pergi ke rumah sakit, dia bagikan ubat antihistamin untuk menghentikan pengeluaran histamin tersebut. Ini lebih jelas kalau Pak Haji sebut tentang resdung atau sinusitis sebagai satu gambaran yang paling mudah. Kalau orang tu ada resdung ya, ada sinusitis, dia makan udang lah kata. Dia makan udang, maka dia juga akan menimbulkan kesan alergi ataupun alahan ini. Sebab apa ya? Sebab udang itu menyebabkan sesetengah orang mast cell mengeluarkan histamin. Itu bagi setengah orang. Itu sudah diklasifikasikan yang kedua. Yang tadi ni yang Pak Haji sebut ialah kerana kekurangan vitamin C, iaitu dia stres yang berpanjangan. Ini sangat-sangat penting bahawa ada orang yang bila dia menahan kedukacitaan yang panjang dalam hidupnya akan menyebabkan keluar gatal-gatal sebagainya. Jadi bila kita sudah boleh mengurangkan lagi bebanannya itu, maka gatal-gatalnya juga akan hilang. Begitu juga kalau penyakit itu gatal-gatal di kulit dan melibatkan apa yang menyebabkan jadi rheumatoid ya, jadi seperti rheumatoid arthritis ya, sakit di sendi-sendi. Sebab apa tu? Itu adalah hasil daripada kekurangan vitamin C, di mana berlakunya bebanan fikiran yang panjang. Misalnya pernah dalam masa Pak Haji berjalan berjumpa dengan orang yang gatalnya sudah bertahun-tahun ya. Bila kita selidiki, ternyata beliau kematian suami dan meninggalkan anak yang ramai, yang terpaksa bekerja siang, malam, pagi, petang, dan akhirnya tekanan yang dia dapat daripada kehidupannya. Jadi oleh sebab itulah kita kena lihat ya, lingkungan kita, kiri, kanan, depan, belakang, lingkungan kita ya. Jangan biarkan ada orang yang tidak diperhatikan. Itu penting sekali. Baik, itu adalah isu yang pertama. Jadi oleh sebab itu, kalau orang gatal begini, macam mana cara pengobatannya? Itu yang Pak Haji sebutkan, ambil daging asam jawa, isi asam jawa yang telah usang, yang telah warnanya sudah kehitam-hitaman ya, yang sudah menahun, maka itulah yang kita buat sebagai minuman untuk menghilangkan gatal-gatal, terutamanya kalau gatal itu di dalam tu. Bukan di atas kulit ni, di bawah kulit dekat dengan tulang itu dan sebagainya. Tak mau dia hilang. Kadang-kadang kita pergi ambil dia punya krim, ada steroid tu kita sapu-sapu, kata tak mau hilang. Sebab dia bukan asam pada situ. Tapi bila dibagikan dengan asam, air asam yang kita buatlah campur dengan gula sikit, bagi enaklah kita minum. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan gatal tu hilang. Kenapa? Kerana daging asam itu mengandungi vitamin C. Vitamin C yang ada dalam tumbuh-tumbuhan ni tak sama dengan vitamin C yang ada di farmasi, tak sama.
Apa yang membezakannya? Sebab tu kalau kita belajar tentang vitamin C yang ada dalam tumbuh-tumbuhan ini, biasanya vitamin C with bioflavonoid. Ada bioflavonoidnya. Flavonoidnya itu yang paling penting. Bioflavonoidnya itu yang paling penting yang ada dalam tumbuh-tumbuhan itu. Dia bergabung dengan vitamin C. Itu ada pada setiap vitamin C. Allah ciptakan begitu. Tetapi vitamin C yang kita beli di apotek itu ialah vitamin C satu tunggal. Jadi bila dia tunggal, dia susah untuk dia diproses. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambil air asam jawa yang usang itu, hilang kita punya gatal-gatal itu. Kerana apa? Vitamin C-nya yang tinggi di dalam asam tersebut. Itu yang pertama. Ya. Sebab itu semalam kalau kita semua ingat, Pak Haji bagi petua. Kalau orang kena gila merayan lah, gila-gila bau-bau nak gila-gila lah. Gila meroyan ni, kita bagi apa? Air asam jawa. Kenapa? Sebab air asam jawa itu ada vitamin C. Jadi supaya apa? Supaya dia hilang stresnya. Jadi stres yang berpanjangan ini menyebabkan sakit di kulit kita. Stres yang berpanjangan. Ubatnya ialah air asam jawa yang usang, yang dah lama. Itu yang pertama sekali yang Pak Haji nak sebutkan. Begitu juga orang stres yang berpanjangan. Begitu dia sakit, ya, sakit di kulit, begitu jadi ulcer. Mulut dia jadi ulcer, luka. Begitu dia jadi tekak lambung, dia ada gastrik, ada emah. Gastrik dan emah ni betul lambat makan kita jadi gastrik sebagainya, tetapi yang terjadinya masalah sakit perih di dalam perut ini bukan sebab lambat makan, tapi kerana fikiran itu terbeban. Jadi oleh sebab itulah maka Pak Haji nak sampaikan dekat sini bahawa fikiran itu adalah merupakan salah satu tempat pemicu berlakunya gatal pada tubuh badan kita. Baik. Dan ini juga Pak Haji nak bagi sikit komentar bahawa banyak sekali yang beranggapan bahawa gatal itu disebabkan kerana jin. Jin. Dan banyak orang bila Pak Haji sebut macam ni, dia mula tengok Pak Haji ni macam tak percaya saja ni. Ya, kita perlu, ya, jin memang ada, tetapi jangan kita kata gatal itu daripada sebab jin. Gatal itu sebab daripada stresnya pikiran kita. Stresnya pikiran kita, dia bersifat roh. Bersifat roh. Jadi oleh kerana itu, kerana stres itulah yang dikaitkan dia dengan jin dan sebagainya. Bila dibacakan suratul Fatihah, diberi dengan lada hitam, sembuh. Sebenarnya yang kita berikan itu ialah sebuah pembujukan, pujuk untuk dia tenang. Nabi mengajar ketika jumpa orang sakit, pujuk orang tu dulu, la ba'sa, tidak ada apa-apa. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Itu pembujukan, kaedah pembujukan. Bila kita pujuk begitu, orang itu rasa tenang, maka histamin tak dikeluarkan lagi, maka hilanglah gatal-gatalnya. Ya, dengan tidak menafikan bahawa ada keberkahan pada air doa yang kita bacakan itu, tetapi kita tak boleh membawa orang sakit itu terus dengan satu kesimpulan penyakit kamu ni kerana sebab jin. Tak boleh begitu. Tak boleh sebut begitu. Ya, kerana banyak faktor-faktornya. Salah satu kerana bebanan fikiran yang lama yang dipegang boleh menyebabkan gatal-gatal dan sebagainya. Okey, itu adalah yang pertama yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa kalau kita ada masalah sakit kulit, maka tanyalah pada diri kita, kita ada tak satu tekanan yang tak lepas, dan tekanan ini membuatkan dia jadi beban pada setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau itu ada, selesaikan itu dulu. Sebelum kita pergi membincangkan kepada permasalahan yang lain. Kerana itu adalah asas berlakunya pengobatan pun begitu. Kalau kita menolak sesuatu obat tak akan berkesan. Begitu juga jika orang tu tak mau terima herba, maka kita ambil herba juga terbuang begitu saja.
Jadi dia semua bermula daripada sebuah pemikiran. Jadi oleh sebab itu pemikiran itu mesti dijernihkan, belajar untuk menjadi jernih. Melihat orang ketawa, kita gembira. Melihat orang menangis, kita duka cita. Jangan melihat orang gembira, kita duka cita. Melihat orang menangis, kita gembira. Tidak boleh bersikap begitu. Jadi sebab itulah maka Allah datangkan penyakit kepada kita. Kita pun gatal juga sebab kita tak boleh tengok kesenangan orang lain. Sepatutnya bila kita lihat kesenangan orang lain, maka kita berdoa, Ya Allah, kekalkanlah kesenangannya itu. Berikanlah kepadaku juga, Ya Allah. Sepatutnya kita berdoa begitu. Baik, Masya Allah. Itu adalah gatal yang asal daripada sebuah pemikiran, beban. Yang kedua pula ialah gatal kerana masalah alergi. Alergi daripada bulu kucing, alergi daripada sawang, alergi daripada makanan, alergi daripada minyak wangi. Ada orang yang alergi dengan produk-produk ataupun hasil-hasil begini. Jadi bila dia alergi, maka tubuh akan mengeluarkan histamin. Bila tubuh mengeluarkan histamin, dia gatal. Dan biasanya gatalnya itu adalah pada mukanya, ya. Dia jadi macam resdung, dia jadi macam gatal-gatal di bahagian matanya, macam matanya itu nak terkeluar. Itu di antaranya. Maka namanya resdung. Ini menjadi jerawat lagi sebagainya. Bagaimana cara kalau gatal itu berlaku di bahagian muka, maka kita boleh menggunakan dia. Salah satunya ialah daun sirsak, daun durian Belanda. Daun sirsak atau daun durian Belanda ini kita rebus dan kita wapkan ke muka kita. Itu salah satu cara menghentikan histamin. Kerana sinusitis, resdung itu adalah kerana daripada masalah histamin, pengeluaran histamin. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil dalam bentuk wap daripada daun sirsak, maka kita akan memberikan kelapangan, insya-Allah, di sudut pernafasan kita dan sebagainya. Jadi gatal-gatal itu daripada masalah alergi. Kena lihat tu. Pertama, masalah stres. Yang kedua, masalah alergi yang boleh pergi ke penyakit resdung yang melibatkan paru-paru dan melibatkan paranasal ni, ruang-ruangan paranasal di bahagian muka kita ini. Insya-Allah dengan kita memberikan, menguapkan dengan sirsak itu akan sembuh, insya-Allah. Jadi yang kita kata resdung itu atau sinusitis itu sebenarnya alergi, yang mana kita perlu mencari herba yang boleh menghentikan atau bersifat antihistamin. Apa dia herba yang mempunyai sifat antihistamin? Ini kita boleh gunakan tetracycline. Di mana nak dapat tetracycline ni? Satu antibiotik spektrum luas sebagainya. Dan doktor tak benar kita menggunakan tetracycline. Ini harus dapat daripada doktor ahli. Kita tak dibenarkan menggunakan tetracycline. Ya. Jadi bagi ahli-ahli herba, tetracycline ini kita dapati daripada pokok kantung semar. Ataupun kita dapat daripada pokok periuk kera. Kerana pokok periuk kera atau kantung semar ini atau yang pentis ini, dia mempunyai tetracycline. Di mana ketika kita ambil dia bertindak sebagai antibiotik spektrum luas, khususnya untuk resdung, antihistamin. Jadi Masya Allah, ya, Masya Allah. Kalau kita ambil produk kita yang bernama Cocinium Plus itu, sangat baik untuk gatal-gatal, terutamanya di gatal bahagian muka. Juga termasuk gatal-gatal di seluruh tubuh badan kita yang mempunyai kesan alergik, kesan histamin daripada makanan, daripada suhu, daripada abu, daripada abuk, daripada bulu kucing dan semua yang menyebabkan berlakunya gatal-gatal pada tubuh badan ini. Iaitu produk kita namanya Cocinium Plus. Cocinium Plus. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, bagi mereka yang mempunyai permasalahan kerana alergi daripada makanan ini, maka kita bagi dia dengan Cocinium Plus. Tetapi
kita kena tahu pula allergic ni apa. Allergic ni berartinya kalau dia makan, dia muncul pada ketika itu juga. Itu namanya allergic. Tapi kalau kita pulang 3-4 jam kemudian baru dia muncul gatal, itu bukan allergic. Bukan yang dikatakan datang daripada makanan tersebut. Bukan. Itu ada faktor-faktor lain. Itu sangat penting. Jadi oleh sebab itu bila kita katakan orang yang ada resedung ini, sinusitis ini, ya, kita boleh bagi dia dengan Cocinium Plus. Masya Allah. Baik. Dan yang kedua, kalau kita tak mau guna Cocinium Plus, kita boleh gunakan Anti-Rex. Kerana Anti-Rex itu bertindak untuk menghentikan pengeluaran histamin. Anti-Rex itu anti racun. Jadi Anti-Rex ini digunakan bukan hanya untuk menghentikan gatal-gatal di bahagian muka ini, tetapi Anti-Rex digunakan juga khususnya untuk keracunan, sakit tekak, nafas berbau dan permasalahan-permasalahan yang ada hubungan dengannya. Banyak sekali kegunaan Anti-Rex itu. Cuma yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa kaedah yang kita gunakan sebagai bahan antihistamin dengan menggunakan Cocinium Plus atau Anti-Rex. Begitu juga ketika gatal-gatal kulit ini, kita gunakan vitamin C. Salah satunya ialah Rosella. Roselle. Boleh gunakan Roselle. Yang kedua, boleh gunakan vitamin C yang ada di dalam asam jawa. Boleh kita gunakan demikian, insya-Allah. Kerana kedua-duanya memiliki vitamin C yang bergabung dengan bioflavonoid yang berfungsi untuk masalah pada tubuh badan, insya-Allah. Baik, kemudian seterusnya bagi penyakit kulit psoriasis. Apa makna psoriasis? Ya, jadi ini kita harus faham dulu. Psoriasis ini adalah penyakit dalam istilahnya tidak diketahui sebabnya dan tidak ditemui obatnya. Ini di dalam buku-buku penelitian penyakit psoriasis ini. Tetapi Alhamdulillah Pak Haji mempunyai pengalaman merawat orang yang kena psoriasis ini sembuh dengan izin Allah. Iaitu dengan pertama berikan dia dengan Rosella ataupun Roselle kapsul. Sangat baik. Setelah kita bagi itu untuk mendapatkan vitamin C. Kemudian psoriasis ini kita gunakan minyak bubut atau MPH untuk balurkan seluruh tubuh badan kerana tubuh orang yang ada masalah psoriasis ini sangat-sangat sejuk, dingin. Itu yang sangat penting, ya. Kemudian seterusnya psoriasis ini boleh kita gunakan daripada apa yang kita panggil SJ2. Ya, SJ2. Ini SJ2. Dan insya-Allah bila kita ambilnya itu, kita akan nampak dia akan berkurangan sedikit demi sedikit, insya-Allah. Baik, itu yang Pak Haji nak sebutkan. Dan seterusnya ada lagi obat-obat herba yang baik untuk sakit kulit seperti ubat sapu lendir hati bumi. Kita ambil campur air sapu. Kalau ada gatal-gatal di bahagian mana pun yang kita kata ada kayap atau kurap atau ada jerawat, sapukan dia di tempat tu. Insya-Allah dia mengecil. Dia mengecil. Dan akhirnya hilang. Jadi oleh sebab itu ubat sapu lendir hati bumi ini, dia kalau kita tengok betul, dia ada lendir daripada belut. Telah ditukar menjadi bentuk serbuk, bancur dalam air, sapu. InsyaAllah sembuh dengan izin Allah. Untuk kurap, untuk kayap, untuk eczema. Ya, untuk kurap, kayap dan eczema. Jadi itulah yang Pak Haji telah gunakan. Bahagian penggunaan produk-produk luar ni sangat-sangat penting. Boleh juga kita gunakan ubi garut. Ubi garut itu disapu, diletakkan di tempat yang ada permasalahan radang. InsyaAllah. Jadi di sini Pak Haji terangkan sikit, ya, untuk detailkan sikit bagi mereka yang tengok ubat sapu lendir hati bumi. Ini dia.
Ini dia bentuk ni. Jadi cara dia selain daripada untuk sakit kulit, kita guna juga untuk orang yang ada ketumbuhan, ya, seperti ketumbuhan di payudara, dan juga orang yang ada masalah blur. Blur ni maksudnya pandangan dia tak berterang. Disebabkan apa? Kerana banyak sangat tengok HP, handphone, ataupun kita tengok handphone di dalam gelap. Ini dia buat seperti mana yang Pak tunjukkan ini. Ambil sikit saja, kita ambil airnya, dicampur. Ini dia. Ini yang kita gunakan untuk kalau orang itu ada dia punya permasalahan matanya, misal kata, ya, matanya agak kurang terang. Bagus sekali ni. Untuk ubat sapu ni kita letakkan di sini. Letakkan di atas ni. Sama macam pilis lah. Jadi kita untuk mengelakkan dia pembengkakan, apa kita panggil radang saraf mata ni, kita letak gitu. Dia sejuk gitu. Jadi begitu, kita letak gitu. Dan kalau orang demam pun macam tu, kita letak dekat atas itu. Jadi kalau di kulit yang gatal, kita boleh sapu, dikurap, dikudis, dikayak dan sebagainya. Kita letak gitu. Ini contohnya, ya. Jadi bila kita bagi ni, dia sejuk saja masuk ke dalam mata kita, dalam urat mata kita itu yang kembang, dan akibatnya penglihatan kita dia jadi tidak sempurna. Itu adalah penting sekali. Dan begitu juga ini, kalau ada masalah ketumbuhan di payudara, ya kita sapu je. Sapu begitu. Selalu sapu. Kalau ada di jerawat, jerawat kita sapu dekat muka. Misalnya ada jerawat itu, cepat dia akan mengecil, insya-Allah. Ya, itu di antaranya. Dan kalau kita pegang ni, tak terasa seperti ada pasir, tidak ada. Ya, ditepung biasa saja. Itu kita. Itu di antara ni. Ubat sapu paling kena guna juga, khususnya bagi masalah, ya, bagi masalah khususnya di tubuh badan kita. Itu di antaranya. Baik, poin ke awal tadi Pak Haji ceritakan gatal kulit perlu vitamin C. Baik, resdung perlukan vitamin C. Ada seriawan perlukan vitamin C. Kemudian ada masalah psoriasis juga perlukan vitamin C. Walaupun psoriasis ini telah dibahaskan, mengatakan bahawa penyakit yang tidak diketahui sebabnya dan tidak ada ubatnya, sebenarnya ada ubat. Kita bagi vitamin C juga. Apa vitamin C yang kita yang bagus, ya, kita nak bagi selain daripada kita kata asam jawa yang kita gunakan, kita boleh gunakan rosella, boleh bagikan vitamin C, atau boleh bagikan juga dengan kapsul mengkudu. Kapsul mengkudu juga sangat baik untuk gatal-gatal kulit, resdung dan psoriasis. Jadi kalau kita ambil kapsul mengkudu ataupun kapsul herba tujuh angin, kita kata herba tujuh angin. Herba tujuh angin tu pun bagus untuk kulit. Sebab apa? Dia ada vitamin C juga. Daripada mana? Ambil daripada sumbernya, iaitu daripada akar mengkudu. Kalau buah mengkudu, ya, buah mengkudu juga boleh kita gunakan. Kalau kopi radik, boleh tak kita gunakan untuk gatal-gatal? Ya, boleh kita gunakan. Jadi itu ada di antara. Kerana yang penting, ya, kesimpulan dia mesti ada vitamin C. Banyak orang tanya, Pak Haji, kalau vitamin C itu kata panaskan ini, dia tak rosak kah? Ya, dia ada flavonoid dekat situ. Ada bioflavonoid saja, hanya sedikit saja vitamin C digunakan, dia akan diaktifkan dan dia akan insya-Allah berkesan. Ya, walaupun dipanaskan. Masya-Allah. Baik, itu adalah salah satu daripada penyakit-penyakit kulit yang Pak Haji nak sebutkan. Begitu juga kalau penyakit itu macam mana kalau kutil. Kutil. Ketuat, bahasa kita ada ketuat, ini patut ada kutil, kutil pun ketuat jugalah. Jadi macam mana nak hilangkan? Ketuat tu bukan senang nak hilang tu. Ya, dia akan terus merebak di tangan dan sebagainya. Cara nak hilangkan, ambil dia, ini produknya SJ2. Bila kita ambil SJ2 dengan sini, dia akan luruh. Jadi oleh sebab itu, Pak Haji nak sebutkan begini, kalaulah sakit gatal kulit, biasanya dia naik ruam-ruam, merah-merah, ya. Kalau ada masalah kulit saja, ingat, ya, kalau masalah kulit saja yang efek kepada kulit, maka kita gunakan dia SJ2. Itu untuk kulit. Ataupun kita boleh gunakan Anti-Rex.
atau kita boleh guna Rosella. Itu adalah antaranya. Tetapi di sudut skillnya, di sudut skill pengobatan ini, kalau kita gunakan SJ2 ini pun banyak penyakit-penyakit kulit yang berasal daripada sumber virus. Ingat bahawa banyak penyakit kulit itu asalnya daripada virus. Jadi oleh sebab itu bila kita gunakan ini, dia dengan otomatisnya makin kurang dan akhirnya bersih di kawasan muka kita itu. Kadang-kadang yang Pak Haji biasa jumpa ada hitam-hitam, gatal-gatal dekat mukanya lagi. Setelah kita bagi SJ2, alhamdulillah sembuh. Ada yang ada dekat bahagian kepala ini, dia jadi macam kurak hitam, alhamdulillah sembuh. Dan ada macam-macam, ada yang sinusitis, bagi juga SJ2, alhamdulillah sembuh. Ada yang rambut gugur, bagi SJ2 sembuh juga. Itu semua kesan-kesan daripada alergi ataupun histamin. Jadi itu yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa ada satu produk kita yang bagus, yang spektrum nyurah, ialah SJ2. Ini boleh kita gunakan untuk semua penyakit kulit. Pak Haji berani nak sebutkan di sini bahawa kalau bapa, ibu, tuan, puan buka sebuah tempat perawatan untuk sakit kulit sahaja, hanya ada ilmu satu ni saja ada yang tahu, boleh hidup. Biiznillah ramai orang akan datang bawa keluarga untuk ambil ubat dengan bapa, ibu sekalian. Kerana apa? Kerana mereka merawat penyakit mereka sembuh dengan izin Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita satu ubat yang sangat baik untuk menghilangkan sakit kulit. Itu yang pertama. Baik. Jadi kita gunakan ini. Dan yang kedua, mesti ada ubat sapu untuk eksternal. Ubat sapu boleh jadi daripada lendir hati bumi. Boleh jadi ubat sapu daripada minyak but-but atau MPH. Minyak bubuk dan MPH itu pun ubat sebagai antiseptik, sebagai ubat untuk menghilangkan gatal di bahagian kulit. Masya Allah, hebat. Dan Pak Haji cerita, kalau orang tu ada buasir, kita boleh sapu dengan minyak bubuk, insya Allah dia merawat buasir juga. Bagi anak-anak yang ada ruam lampin ni maksudnya kalau anak-anak kecil kan, kerana kita lambat sikit menukar lampinnya, itu dia akan jadi merah sebagainya. Sapu dia dengan minyak but-but atau MPH. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita kata ketuat tadi, bila kita ambil SJ2, dia akan gugur dengan sendirinya. Tiba-tiba gugur. Nanti Pak Haji sharekan dia punya satu masa, sharekan orang yang kena penyakit ketuat yang banyak ini yang sembuh dengan izin Allah. Nanti lihat di dalam TV Pak Haji, insya Allah. Baik, kita berhenti sebentar untuk bagi laluan kepada iklan. Silakan.